Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini ya. Diberi kesempatan untuk terus mengikuti kursus ni. Okey. Minggu lepas saya bercerita tentang benih kan ya. Okey, tentang benih. Dan juga pengeraman bongkah yang telah dimasukkan dengan benih ya. Okey, jadi bila benih dah masuk dalam bongkah, kita dah bawa bongkah tu ke rumah cendawan. Jadi itu kira dah bermulalah proses penanaman ya, proses penanaman. Jadi proses penanaman ni pun satu proses yang agak kritikal ya, yang agak mencabar. Kerana di sinilah antaranya penentuan ya, kejayaan untuk menghasilkan cendawan tu sendiri. Okey, contohnya dari segi pengawalan persekitaran ya, dari segi kita nak kontrol dia punya kelembapan, suhu, aliran udara ya. Ini saya dah terangkan ya di awal ya pada modul yang ketiga ya. Kalau masih boleh ingat ya, keperluan-keperluan persekitaran untuk penanaman cendawan ni. Jadi boleh tengok balik video yang lepas, modul yang ketiga. Di samping tu kita ada cabaran lain dalam segi penanaman ni, iaitu penyakit ya, penyakit yang boleh menyerang cendawan ya, bongkah-bongkah cendawan ni dan cendawan tu sendiri. Jadi macam tanaman lain jugalah ya, macam tanaman yang lain juga, cendawan pun ada musuh dia ya. Makhluk-makhluk yang lain pun suka juga cendawan ya. Kalau manusia suka, makhluk lain pun suka juga ya. Tapi itulah ya, kita manusia ni, kalau siapa yang sudi nak share dengan makhluk-makhluk yang lain tu okeylah ya, tapi kita lah pula kerugian ya kan. Kadang-kadang ada orang tanam tu dia dan niat nak share dengan haiwan lain, dengan makhluk lain ya. Tapi sekarang ni kita dalam aspek untuk tengok berapa banyak keuntungan kita boleh dapat daripada bisnes cendawan ni. Dan dengan itu kita kena kawal ya, apa unsur-unsur atau elemen yang dapat mengurangkan ya, profit daripada penanaman cendawan. Dan faktor penyakit ni adalah faktor yang paling banyak mengakibatkan kerugian dalam penanaman cendawan dan paling banyak menyebabkan usahawan-usahawan gulung tikar. Ya, gulung tikar sebab tak mampu nak menghadapi masalah penyakit ni. Itu sebab bila kata nak tanam cendawan ni bukan saja kena ada ilmu dari segi nak tanam macam mana kan, macam mana nak buat bongkah ya. Macam mana nak letak benih atau nak benih yang bagaimana. Tapi dalam aspek pengawalan penyakit ni kena juga, kena ambil tahu okey. So hari ini yang saya akan bagi okey, pencegahan dan kawalan bagi perosak dan penyakit cendawan dalam rumah cendawan. Okey, ini kita bagi kredit kepada Dr. Muhammad Ashraf, Muhammad Zainuddin dan Encik Ahmad Mukhlis Abdul Rahman ya, kerana membantu saya untuk menyediakan slide ni. Okey. So, objektif pembelajaran pada hari ini adalah untuk expose pada you all berkaitan dengan jenis-jenis perosak dan penyakit dalam penanaman cendawan. Kemudian untuk bagi tahu macam mana kita nak mencegah dan mengawal perosak dan penyakit ni. Dan juga kalau dah kena serang tu, macam mana kita nak buat kaedah rawatan terhadap bongkah yang terkena serangan perosak dan penyakit ni ya, ini hasil pembelajaran yang patut diperolehi. Okey, first kali saya nak tunjuk foto-foto ni Jadi ini foto yang memang saya ambil di rumah cendawan di universiti ya.
memang saya pun mengalami masalah dengan penyakit ni ya. Uh, every time buat cultivation memang ada. Ya, cuma sikit atau banyak. Lately ni agak serius juga. Kadang-kadang kita pun tak tahu dari mana punca dia datang ya. So memang susah nak kawal benda ni. Ini bukan nak menurunkan apa, nak bagi awak rasa tersentot ni, atau tersentot lah. Ya, nak mengurangkan awak punya minat terhadap penanaman cendawan ni. Realitinya dalam apa-apa kerjaya, apa-apa usaha pun dia ada cabaran dia. Jadi kita kena ada knowledge how to reduce those challenge tu. Kena ada ilmu lah. Macam saya sendiri pun dalam proses pembelajaran, belajar juga masih lagi belajar ya, terutama dalam aspek pengawalan penyakit ni, sebab sebelum ni seperti katakan saya banyak fokus kepada penghasilan benih ya, itu actually my research field. Tapi dalam penyakit ni memang bukan saya punya fokus research focus, but luckily saya ada research team yang mana dia orang dah mula fokus buat kajian terhadap penyakit cendawan ya, di mana research team ni yang diketuai oleh Dr. Nur Hashirah. She also part of ada facilitator Jadi dia menggunakan bahan-bahan organik, iaitu ekstrak daripada tumbuhan yang kita dapati memang berkesan lah ya. Jadi untuk pengawalan penyakit bagi bongkar cendawan, kita kena guna bahan organik atau bahan semula jadi ya. So, kita tak boleh guna bahan kimia ya, sebabkan sifat cendawan tu sendiri yang absorb bahan kimia ya. Dia sendiri tak mati, takut kita yang makan ni mati ya. Jadi kita kena berjaga-jaga kat situ. So kalau tengok kat sini bongkah yang supposed to be white ya, dia patutnya putih jadi hitam. Ini adalah simptom lah. Ini adalah simptom-simptom penyakit. Nanti saya explain dengan lebih jelas lagi lah ya, kenapa jadi hitam macam ni, apa penyakit yang menyebabkan bongkah jadi hitam macam ni ya. Okey. Kalau ada apa-apa boleh terus interrupt ataupun tak bertanya ya, saya akan terus saja bercakap. Okey, sebab konten pada kali ni this part ni agak banyak ya, jadi saya cuba nak habiskan dalam tempoh sejam ni ya. Okey. Dan nampak sini ada yang bintik-bintik pada cendawan tu. Ini adalah kita panggil bari ya. Bari ni biasalah ya, kalau kata ada buah-buah yang membusuk kan. Musim-musim atau buah kan. Banyaklah bari-bari ni. Dia pun minat juga cendawan. Okey. And then kalau tengok yang oren ni, ini ada satu lagi jenis penyakit ya. Jadi kita find out apa lagi penyakit. Ini pula itu bongkah ya. Ini cendawan. Atas cendawan ni dia tak banyak sangat penyakit untuk cendawan tu sendiri ya. Sebab tempoh pengeluaran cendawan tu dalam tempoh 3 hari tu dia tak sempat. Penyakit tak sempat hilang. Antara penyakit yang banyak berlaku, dia ada macam bintik di atas cendawan tu ya. Menyebabkan cendawan tu nampak, yelah orang tengok nampak tak elok lah ya. Dia ada berbintik macam tu ya. Jadi ini mengurangkan lah bilangan cendawan yang boleh dijual ya. Setelahnya kita tidak jual cendawan yang macam ni ya. Kita akan buang. Okey. Now kita tengok kategori perosak dan penyakit. Okey. Jadi perosak dan penyakit. Sekejap ya. Okey. Kita tengok ada beberapa jenis perosak terhadap cendawan ni.
Kalau tengok, iaitu yang pertama sekali, haiwan atau serangga. Ini perosakan kita boleh nampak jelas lah sebab dari segi saiz dia tu besar. Okey, yang lainnya bakteria atau kulat, satu kategori. Ini kita tak nampak, kita nampak simptom dia saja. Tengok-tengok bongkah tu dah rosak. Bila dia datang, macam mana dia datang, kita pun tak tahu. Sepatutnya kita kena tahulah. Dalam tanam cendawan ni kita kena tahu macam mana bakteria dan kulat ni boleh datang menyerang rumah cendawan kita. Kalau kita tak tahu, susahlah. Kemudian virus. Bakteria, kulat, virus ni dia kategori mikroorganism lah. Yang kita memang tak nampak. So, we go one by one for each category. Okay, first kali kita tengok haiwan dan serangga perosak. Haiwan dan serangga. Okey, yang agak banyak menyerang rumah cendawan ni adalah hama. Hama. Terdapat 2 spesies hama. Actually kita nak differentiate 2 spesies ni pun tak dapat sebab halus. Kalau kita nak tengok pada bongkah tu, kita kena tengok dekat-dekat tu baru kita nampak. Sebab dia hama ni pun dia kecil juga, cuma dia tak masuk dalam mikroorganism lah. Sebab kita masih boleh nampak. Jadi dia nampak di bongkah tu bergerak-gerak kan. Itu hama lah tu. Okey, dan sangat cepat membiak dalam kelembapan yang tinggi. This is the issue sebab cendawan pun nak kelembapan yang tinggi. Hama ni pun suka juga kelembapan yang tinggi. Jadi kita nak kena balance kadar kelembapan dalam rumah cendawan tu. Kalau kata 90% tu ni kelembapan memang agak tinggi lah. So kita boleh reducekan kepada 85% ke. Yang nak kontrol yang itulah. Okey. Hama menyerang pada mycelium dan jisim berbuah, iaitu cendawan tu lah. Jadi dia akan masuk melalui opening tu ke dalam bongkah tu. Dan dia boleh makan mycelium. Asalnya bongkah yang putih melepak tu kita akan nampak beransur-ansur menjadi coklat. Coklat tu disebabkan warna asal habuk kayu. Maknanya mycelium tu dah dimakan. Kita makan lah actually happening the mycelium pun kita tak buat kajian lagi. Tapi mycelium tu akan menghilang. So lama-lama dia akan menunjukkan dia akan habis. Bila habis tak ada lah cendawan. Okey. Actually dia menyerang secara langsung dan juga menjadi ejen pembawa bakteria, nematod dan kulat perosak. Okey, saya kena baik ayat ni lah. Boleh menyerang ataupun secara langsung dan juga menjadi ejen pembawa bakteria, nematod dan kulat perosak. Okey, saya kena baiki sikit ayat ni lah. Dia boleh menyerang secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, kalau ejen pembawa bakteria ni sebab okey. Inilah puncanya macam mana bakteria boleh datang ke rumah cendawan Selain daripada air yang kita sembuh tu, kadang-kadang bakteria boleh ni juga. Boleh punca daripada situ. Kemudian nematod. Nematod jenis cacing. Okey. Sangat berjangkit sekali tidak dirawat dengan segera. Nanti kita tengok macam mana nak merawat. Okey, bahagian yang pencegahan atau kawalan di cara untuk mencegah hama ni, actually cegah tu payah sikit lah kalau nak kawal dia. Kalau kata kawal ni, kalau kata dah ada, cegah ni kita tak mau bagi dia ada kan. Kalau kata nak cegah ni, kebiasaannya kita memang jaga kebersihan lah. Jaga kebersihan rumah cendawan tu. Jadi kalau sisa-sisa habuk kayu yang jatuh ke lantai tu kena sapu.
Kemudian time to time kena sembuh, Dettol ataupun apa-apa bahan-bahan pencegah ya, kuman pada netting rumah cendawan tu. Kalau dah kena uh, apa rak-rak yang letak cendawan tu kena keluarkan dan jemur bawah matahari ya. Dan selama beberapa minggu sebelum digunakan semula ya. Okey. Tadi saya cakap tadi tu penggunaan cecair pembasmi kuman. Okey. Contohnya sini Dettol ke ya. Okey. Itu hama. Dan kemudiannya nematod atau sejenis cacing. Ya. Okey. Cacing ni dia akan menghuni dan bertelur pada bahagian insang cendawan. Ini bahaya Kalau dia letak macam hama tadi, dia suka masuk dalam bongkah. Tapi nematod ni dia pada cendawan. Ini bahayalah kan nanti petik cendawan tu kalau tak cuci betul-betul, nanti masak sekali dengan nematod. Okey. Simptom dia ada menyebabkan simpul pada bahagian insang cendawan tiram. Simpul bahagian insang. Setakat yang saya observe lah pada penanaman cendawan di Unimap ni, saya tak nampak lah. Saya tak nampak simptomnya sebegini. Maknanya nematod ni berkurang lah. Kurang serangan nematod. Okey. Jadi apapun untuk mengurangkan nematod, kita kena mencegah hama. Hama ada tapi tak semestinya dia membawa nematod. Setakat ni yang saya perhatikan, hama ni bila mana serangan hama ni banyak, serangan kulat lain cukup sama. So maybe hama ni dia membawa spora-spora kulat yang lain ke dalam rumah cendawan. Okey, yang lainnya adalah lalat. Tapi saya perhatikan lalat kurang agak kurang lah. Saya tak tahulah dekat rumah cendawan yang lain mungkin rumah cendawan yang berdekatan dengan tempat ternakan ayam mungkin menghadapi masalah lalat. Yang mana lalat ni dia boleh merosakkan mycelium dan kemudiannya boleh merebak ke bahagian cendawan. Simptom dia, kalau kata ada serangan lalat ni, kita nampak kesan berlubang pada bahagian kelopak dan batang pada cendawan. Ini pun jarang berlaku setakat pemerhatian saya. Kita tak adalah perhatikan pada kelopak cendawan tu tiba-tiba ada lubang ke. Kalau ada pun daripada haiwan ni adalah kesan gigitan lipas. Lipas dia suka juga makan cendawan ni jadi kita akan nampak macam kesan gigitan pada kelopak. Okey, kawalan dia macam kita kawal lalat dekat kedai-kedai makan menggunakan perangkap lalat lah. Perangkap lalat yang macam kertas tu yang ada gam tu kan. Jadi kita tak guna semburan aerosol lah untuk lalat ni. Sebab takut terkena pada cendawan. Okey. Lain, perosak lain yang agak tak kritikal, yang tidak kritikal lah, iaitu tikus. Tikus dia suka bau bongkar cendawan, especially dia suka pada jagung, jagung yang kita gunakan dalam menyediakan benih cendawan kan. Jadi dia suka makan jagung tu. Tapi dia habuk kayu tu dia tak kacau
In fact, cendawan pun dia tak makan, ya. Tapi dia menyerang masa dalam proses pengeraman. Ya, pengeraman tu dia akan tebuk uh, kertas penutup bongkar cendawan tu, dan sebab nak makan jagung. Ya, jagung tu. Okey, yang lain siput. Siput ni dia cukup suka makan cendawan, ya. Tapi siput pun dia jarang ada lah, melainkan kalau kata rumah cendawan tu kalau kata tidak disimen, ya, tidak simen tanah, ataupun dia sangat berdekatan dengan semak, dengan semak, banyak pokok-pokok di sekeliling rumah cendawan tu, dalam keadaan tu siput boleh datang. Okey, dan dia suka makan cendawan yang di peringkat pinhead tu, ya. Ya, mula-mula nak naik tu, ya. Okey, cara nak cegah siput, guna abu kayu, garam Epsom, serbuk kopi pun boleh. Serbuk kopi yang telah dibancuh, maknanya sisa ni lah, ya, serbuk kopi tu, ya. Ini boleh menghalang siput. Ataupun racun organik yang berasaskan ekstrak lah, ya, ekstrak tumbuhan, ya. Ataupun perangkap siput. Okey. And then lain adalah anai-anai. Anai-anai ni jarang sebenarnya, melainkan kalau kata rak cendawan tu dibuat daripada kayu yang tak dirawat, ya. Dia boleh berpunca daripada situ. Ataupun kalau rumah cendawan tu tak bersimen, dia datang daripada tanah. Tapi jarang lah, ya. Jarang sebab point dia sebab anak-anak ni dia sukalah bongkah tu sebab dia habuk kayu kan. Anak-anak ni kan suka makan kayu, ya. Tapi jarang kejadian kerosakan daripada anak-anak ni. Jadi cara nak cegah guna racun anak-anak, ataupun pastikan kalau rak daripada kayu, menggunakan kayu yang dirawat, ya. Okey. So habis, ya, rosak yang disebabkan oleh haiwan ataupun serangga. Actually daripada haiwan serangga ni tak banyak, tak kritikal, ya. Yang kritikalnya disebabkan oleh microorganism, especially kulat. Ini yang banyak mendatangkan kerugian kepada para penanam, ya. Okey, first kali kulat yang suka datang menyerang ni adalah kulat jingga, ataupun ada orang panggil kulat oren, ya. Sebab warna dia tu, entah, saya pun susah nak cakap ni warna oren ke warna jingga, tapi warna dia macam tu lah, ya. Ini yang ulat yang pertama sekali suka menyerang, ya, iaitu pencemar yang paling awal berlaku selepas kita menyuntik benih cendawan. 3-4 hari kita suntik tu dah nampak, ya, dah nampak ada serangan daripada ulat jingga ni. Apa simptom dia? Kalau kita nak tengok serangan dia, kita tengok bila kita suntik 3-4 hari benih tu, kita tengok ada pertumbuhan mycelium yang berwarna putih, nipis, ya. Dia tumbuh dengan cepat, ya. Dalam tempoh tu dia dah tumbuh separuh, ya, separuh daripada bongkah tu. Jadi kita boleh nampak lah situ, ini bukan mycelium cendawan tiram ni. Bukan, sebab cendawan tiram dan 3-4 hari letak benih tu, dia baru nak start keluar bulu-bulu halus, ya. Dia baru nak adapt dengan substrate tu, baru nak tumbuh, ya.
Kalau kita seminggu tu baru apa 1/4 or one third daripada bongkah. So kita tahulah, oh ni dah kena serang dengan oren. Okey, jadi bila dah kena cegah dia, kalau kita mau pada oren ni sepatutnya tempat tu dia kena bersih lah, of course ya. Kena nyah kuman tempat raman tu. Ya. Okey. Tapi kalau kata dah kena tu nak buat macam mana? Kan? Bila dah kena tu, cara dia kita, kalau kita nampak oren macam ni, ni nampak kan oren dia tu. Jadi buanglah. Buang. Dia kan oren dia tu macam ketul tu. Cabut buang. Lepas tu dia akan dekat sisa-sisa warna oren, ambil kain lembap, kain murut yang lembap, sapu sisa-sisa oren tu. Jangan sampai nampak lah warna-warna oren kan. Kemudian tutup dan kita asingkan bongkah tu daripada bongkah-bongkah lain yang sihat. Jangan dibuang ya, sebab selalunya mycelium cendawan ni dia akan berjuang habis-habisan untuk hidup. Dia selalu ni dia berjaya melawan lah. Itu sebab kita kena pilih benih yang strong, benih yang kuat. So benih yang kuat ni dia dapat melawan ulat oren ni. Lama-kelamaan kita nampak mycelium yang nipis tu akan menghilang dan mycelium cendawan. Mycelium cendawan ni dia lagi putih dia lagi putih, lagi tebal. Dia akan mula tumbuh. Cuma dia dah jadi lambat sikit lah ya, dia dah demam dah dulu kan, dah kena demam sesama dah di awal tu. Dia lambat sikit lah nak recover balik banding yang sihat. Tapi masih boleh diselamatkan ya kalau ada kulat oren ya. Okey. Itu kulat oren. Experience saya memang every time masukkan benih memang ada. Sikit dengan banyak. And the latest ni boleh tahan ya. Dia boleh tahan banyaknya. Dia boleh berpunca daripada maybe masa proses memasak bongkah tu. Ya, dia memang dah ada dan kukus bongkah pun tak berapa elok, ataupun dia memang daripada environment sebab dia sentiasa ada di environment ya. Daripada luar okey, next kulat hijau. Kulat hijau ni sangat menjejaskan pengeluaran cendawan ya. Inilah yang very problematic punya ni disease. Okey. Kalau tengok simptom dia kan, dia akan tumbuh pada bahagian substrate bongkah. Dia part of the bongkah. Cendawan tiram tidak akan tumbuh apabila bongkah ini telah didominasi oleh kulat ni. Kalau kata dia dah tumbuh banyak tu, cendawan tiram surrender. Surrender. Dia tak boleh nak berjuang untuk melawan kulat hijau sebab kulat hijau ni memang power sebab dia cepat, point dia cepat. Mana yang kulat yang cepat dia lah yang akan menang dalam kes ni walaupun sama-sama kulat cendawan tu actually pun dia dalam family kulat juga tapi dia macrofungi. Jadi dia lambat sikit lah berbanding dengan kulat hijau ni serangan kulat ini berlaku apabila terdapat kandungan karbohidrat yang tinggi dalam campuran media dan berlaku biasa 10 hingga 15 hari selepas suntikan benih. Tak boleh nak elak lah karbohidrat. Kita campurkan rice bran. Rice bran tu dedak padi tu itu adalah source of carbohydrate. Kena ada juga source of carbohydrate ni. Maybe kalau kata banyak tu dia lagi cepat lah Okey, dia lambat sikit daripada
kulat oren tadi. Serangan dia tu. Ya. Dia 15 hari tu baru dia menampakkan dia punya ni dia. Ya. Kalau ada lah apa nama, dia boleh disebabkan oleh substrate. Jika kalau berasal daripada substrate tu memang susah kita nak jaga. Tapi kalau daripada external, daripada luar, okey lagi. Kita boleh cepat rawat Tapi kalau dalaman dalam bongkah tu sendiri memang selalunya kita kena let go lah bongkah tu. Kena buang lah. Okey. Pencegahan. Okey. Cara kita nak mengelak daripada kulat hijau ni, first kali masa proses penyediaan bongkah tu, pastikan air tak banyak. Ni kelembapan yang tinggi pada media bongkah tu jadi punca lah. Okey. Kemudian elakkan daripada penutup bongkah terlalu awal untuk proses pengeluaran. Jadi dalam masa pengeraman tu kita memang tutup mulut bongkah bila dah ready untuk keluar cendawan baru kita buka penutup bongkah. Jadi kita kena tahu benih kita tu benih yang berapa hari. Macam saya pernah cerita sebelum ni, benih ni dan jenis-jenisnya walaupun daripada kategori cendawan tiram, dia ada jenis yang 30 hari, 60 hari, 90 hari. So kena tahu. Sebab tempoh mycelium tu sama. Lebih kurang 30 hari semua dah penuh bongkah. Tapi nak keluar cendawan tu. Dia nak keluar cendawan tu yang membezakan tempoh tu. So kalau kata cendawan tu cendawan yang 60 hari. So you tengok bongkah tu 30 hari dah penuh bongkah. Bongkah dah penuh. So you pun buka. You ingat cendawan nak keluar kan? Yang buka penutup. Jadi you buka, you expose another 30 days. You expose to the other fungi for another 30 days. Sebab dia akan tunggu lagi 30 hari lah untuk keluar cendawan. Dia macam tu dia punya PL dia. Sifat dia macam tu cendawan ni. Okey, dan peralatan untuk digunakan untuk menuai hasil telah dibasmi kuman. Jadi peralatan untuk menuai hasil tu apa? Tangan awak lah. Tangan awak. Kan kita guna tangan je untuk tuai hasil kan. So pastikan untuk proses menuai tu tangan dibasuh dulu. Dicuci dahulu sebelum pergi ni. Sebab tangan manusia ni adalah satu sumber pencemaran. Pencemaran. Bukan tangan je kadang-kadang satu badan lah yang masuk rumah cendawan dengan pakaian yang tak bersih. You pergi mana-mana tempat yang ada kulat hijau, spor melekat pada baju, kemudian terus masuk rumah cendawan, spor yang tadi itu akan pergi ke bongkah. Senang memang senang. Jadi memang SOP dia nak masuk rumah cendawan, pastikan pakaian tu bersih. Kalau kata agak was-was, pakailah apa lab coat ke, macam masuk makmal kan. Sediakan lab coat. Ataupun baju yang bersih, sediakan baju yang bersih dalam rumah cendawan tu. Nak masuk, cover di luar. At least mengurangkan transfer spor daripada pakaian ke bongkah. So boleh tengok warna hijau, kulat hijau Okey, kulat hijau ni saya pun baru find out saya baru tahu rupanya ada 2 jenis kulat hijau ni sebenarnya.
Satu yang berwarna hijau gelap, satu yang berwarna hijau muda. Hijau gelap ni dia memang ganas. Yang ni yang banyak merosakkan. Kalau hijau muda tu dia ni sikit, dia slow sikit. Growth dia tu. Ini pun masih di peringkat, kami pun masih di peringkat untuk identify punca jenis kulat So sekarang ni suspek yang kulat hijau gelap ni adalah Aspergillus. Aspergillus. Ini scientific name lah. And yang kulat muda tu adalah Trichoderma. Ini masih lagi dikaji. Okay, next kulat hitam. Kulat hitam. Jadi kulat hitam ni pun boleh tahan juga. Keadaan dia pun lebih kurang sama lah macam kulat hijau. Cuma beza dia berwarna hitam. Dan bongkah tu pun berwarna hitam. Dia serangan kulit hitam ni berlaku apabila bongkah cendawan tidak dibasmi dengan betul, iaitu masa mengukus tu terdapat kebocoran, mungkin dapat lubang pada beg cendawan ataupun masa proses menyuntik benih cendawan. Bila kita suntik benih cendawan tu, kita buka mulut tu, maybe dah ada di environment ataupun tangan kita sendiri ataupun pada benih tu sendiri. Boleh jadi pada benih tu dah dapat spora. So nampak tak keadaan memang agak kritikal bagi cendawan bongkah cendawan ni kan, pada serangan-serangan ni. Tapi jangan risaulah macam saya kata tadilah, kita kena ada ilmu, ada knowledge. Jadi kena daripada beginning tu proses bag preparation kita kena hati-hati. Point dia ikut SOP. Ikut standard operating procedure. Kalau masak 8 jam, 8 jam lah. Janganlah nak kurangkan. Sebab kenapa lama sangat masak. Kuranglah daripada 8 ke 6 jam. Kan? Boleh save masa, save gas. Tapi sebenarnya awak merugikan lagi. Point dia greedy. Nak cepat. Kononnya nak untung cepat, mengurangkan kos-kos tu, tapi sebaliknya lagi banyak kos yang terbuang. Ikut prosedur aja. Semua prosedur dah ada. Cara masak dia ada prosedur, cara nak masuk dalam rumah cendawan tu, macam mana nak mengendalikan rumah cendawan tu pun ada prosedur je, follow je. Kalau tak follow, akibatnya macam ni lah. Okey, pembentukan spora warna hitam pada bongkah cendawan, mycelium cendawan tiram tidak berkembang, tertumbuh dengan baik. Kulat hitam ni dia okey, mungkin kita tak perlu dibuang, tak payah, sebab mycelium cendawan dia boleh fight, dia boleh fight kulat ni, tapi dia akan efek pada yield, yield akan berkurang. Again, cara nak cegah dia bersih. Jadi tanam cendawan ni memang mengajar kita menjadi seorang yang bersih. Ini yang bagus kena jadi seorang pembersih. Tak bersih, rugi. Okey, ni tengok hitam. Kalau macam kiri tu macam payah nak selamat lah. Kalau yang kanan tu boleh selamat lagi. Kanan okey lagi. Kiri tu memang susah lah. Kena pergi buang. Bukan buang, kita ada proses dia. Tapi maknanya keluarkan daripada rumah cendawan. Okey, ni kulat tadi, kulat hitam, ni kulat dakwat hitam. Kulat dakwat hitam ni dia
apa nama, dia macam kulat hitam juga, ya, tapi yang simptom yang paling clear ni, kalau kulat hitam tadi tu kita nampak bongkah hitam, ya, tapi kulat dawat hitam ni, dia bongkah tu tak ketara sangat kehitaman dia, tapi tiba-tiba kan dia akan tumbuh cendawan dalam keadaan yang cepat. Mula-mula dia tumbuh tu kita dah seronok, kita ingat, oh cendawan dia nak keluar, ya, cendawan dia nak keluar. Tapi bila dia start buka dia punya kelopak tu, kita tahu, oh ini bukan cendawan tiram. Ini kulat perosak. Dia bentuk payung. Dan tangkai dia panjang. Ya. Dan dia keluar tu, the next day dia dah start layu, dan bahagian payung tu jadi hitam. Ya. Keluarkan cair hitam. Ya. Ini pun masih boleh selamat sebenarnya. Boleh lagi diselamatkan. Ya. Dia itu kena balance lah, nak selamat ataupun nak buang tu nanti experience sendiri, ya. Sebab kalau kita nak selamatkan dan kita nak biarkan dalam rumah cendawan, dia boleh merosakkan cendawan yang lain. Padahal dia boleh keluarkan cendawan lagi walaupun pada kadar yang sedikit. So itu kena pandai-pandai bijak lah, ya. Mungkin sediakan satu rumah tempat asing khas untuk macam wad lah, sediakan wad asing lah untuk bongkah-bongkah yang demam, yang sakit ni. Macam tu lah, biar yang sakit duduk sama-sama yang sakit, sebab dia orang dah sakit kan. Jadi yang sihat ni biar dia orang sihat, duduk sama-sama yang sihat. Kalau ni kata buang je lah, yalah nak buang pun itu pun cost, ya. Kalau asyik buang je, dia ada yang boleh diselamatkan lagi. Jadi antara cara dia, ramai juga yang menggunakan EM, ya. Kulat ni boleh dikurangkan dengan menggunakan effective microorganism solution semasa proses penyediaan bongkah cendawan, ya. Okey, lain lagi adalah kulat kuning kehijauan. Kulat kuning kehijauan ini agak kurang, ya. Saya ingat experience dengan kulat ni agak kurang lah, ya. Warna dia kuning kehijauan. Ada tak gambar kat sini? Tak ada. Saya pun tak ada, tak ada gambar sebab mungkin tak pernah alami serangan kulat ni, ya. Dia keadaan samalah, bongkah tidak cukup dibasmi kuman, tak cukup dikukus atau terdapat kebocoran pada beg, ya. Jadi pemilihan beg untuk menyediakan bongkah ni pun penting juga, ya. Di pasaran tu dia ada beg yang nipis, ada yang tebal. Jadi kalau yang nipis tu dia mudah lah, ya, mudah bocor. Kalau tercucuk ke mudah berlubang, ya. Okey, dia bantukan pertumbuhan miselium cendawan. Tidak mengeluarkan sebarang hasil kerana kulat yang ada telah makan nutrition dalam bongkah terlebih dahulu, ya. Okey, pencegahan dia sama, ya, sama ikut SOP dari semua aspek penyediaan bongkah, masukkan benih cendawan, ya. Ikut SOP je. Pengurangan suhu dan penggunaan baik dalam rumah cendawan dapat membantu untuk mengurangkan kesan serangan penyakit, ya. Okey, itu finish on fungi. Itu tentang kulat, ya. Ini kita masuk kepada bakteria, ya, serangan bakteria. Serangan bakteria ni dia tak banyak berlaku lah, ya. Dia tak sebanyak serangan kulat. Tapi ada, tapi ada.
Contohnya bakteria pitolasi, yang boleh menyebabkan penyakit bintik coklat, di mana dia mengeluarkan jenis toksin, yang menyebabkan tisu bakteria tu, tisu cendawan jadi rosak. Ya. Simptom dia menyebabkan pembentukan luka atau bintik warna coklat pada penutup dan batang cendawan. Penutup ataupun kelopak lah ya. Sebenarnya dia translate daripada cap ni. Cap ni rujuk kepada kelopak cendawan tu. Ini berlaku apabila jika cendawan tu basah. Itu sebabnya kalau kita siram rumah cendawan tu, kita avoid siram direct pada bongkah. Sebab air tu bila dia kena pada bongkah atau kena cendawan tu, jadi cendawan tu basah, jadi bakteria sedang tumbuh. Dan cendawan yang basah ni juga dia cepat rosak sebab kandungan air yang tinggi. Ya. Okey. Bintik-bintik coklat akan saling membesar dan bertembus antara satu sama lain. Ya. Saya kurang experience dengan penyakit ni, tak berapa experience. Ya. Sebab lately ni hujan, bila kita hujan kita kurang buat siraman. Bila kurang siram dalam rumah cendawan tu, jadi masalah ni dapat dikurangkan lah. Ya. Okey. Kaedah cegah atau kawal dia menggunakan EM. Jadi EM ni dia bakteria. Dia terdiri daripada 3 lebih kurang mixture of bakteria. So sini bakteria lawan bakteria lah. Okey. So pengudaraan yang baik dapat mengurangkan masalah ni. And then bakteria menguning. Maksud dia menyebabkan kesan kuning lah. Mungkin kalau ingat tadi di awal tadi saya tunjukkan cendawan kan, yang ada bintik kuning atas cendawan tu, mungkin this bakteria. Bakteria ni penyebab dia. Ini menyebabkan batang. Tapi yang saya tunjukkan tadi tu di atas kelopak. Itu saya tak dapat identify lagi punca dia, tapi ada yang dia sama ada bakteria ataupun virus. Tak dapat identify dia punya source of infection. Cara cegah mengurangkan kelembapan lah. And then bila siram tu guna air yang berklorin. Kalau guna air pipe memang for sure lah ada klorin. Dan ada usahawan yang ambil air tanah, air daripada tanah, nak reduce the cost, mungkin boleh hadapi masalah ni sebab air tanah dia tak treat. Okey. Guna disinfektan atau antibiotik. Seperti chloramine, bronopol, desugramycin. Okey. Ini dicampur dalam bongkah lah. And then ada lagi bakteria menyebabkan penyakit reput lembut. Oleh bakteria Pentle species. Jadi simptom dia kita tengok dia hasilkan titisan air berwarna coklat gelap pada peringkat awal jangkitan, diikuti dengan luka yang direndam air pada batang dan penutup cendawan dalam masa 8 hari selepas cendawan dipindahkan ke bilik penanaman. Luka ini akan mengembang secara beransur-ansur dan membentuk cecair seperti lendir yang likat, yang akhirnya menyebabkan cendawan menjadi busuk, lembut dan lembap
dengan bau yang tidak menyenangkan semasa pertumbuhan. Okey. Dia dia macam ni kalau kita boleh nampak fungi ni dia tak serang cendawan, dia serang bongkah kalau kulat tapi kalau dalam proses serangan tu cendawan keluar, cendawan still okey. Tapi bakteria ni dia memang serang cendawan. Dia tak serang bongkah. Dia serang cendawan. Jadi bila serang bakteria serang ni, kita buang cendawan tu, kita masih boleh mengharapkan cendawan yang elok untuk keluar. So not so critical lah. Okay. Okay. Finally, lastly, virus. Dia virus. Dia jangkitan ni berlaku sebelum kelopak cendawan mengembang. Yang disebabkan oleh mycovirus species. Kita boleh lihat di mana dia cendawan bongkah tu lambat mengeluarkan hasil atau tidak mengeluarkan hasil langsung, maknanya tak keluar cendawan langsung. Kalau keluar pun tangkai kelopak cendawan yang lebih pendek dan bentuk yang tidak normal. Kalau tengok kat sini tidak normal, dia tak mau berkembang. Saya ada nampak juga keadaan macam ni daripada cendawan yang ditanam tu mungkin disebabkan oleh virus. Dia memang dia tak mau kembang, duduk macam tu je, duduk besar tu je. Lama-lama dia akan kering. Kalau according to this memang virus lah. Dia tak ada nampak rupa yang cendawan tu rosak ke apa. Dia cuma deform lah. Deform. Okey. Jadi cara untuk mencegah virus ni, menjalankan proses sanitasi rumah cendawan dengan betul dan memastikan beg media, bongkah atau benih yang disuntik tidak tercemar. Ini proses pembersihan rumah lah rumah cendawan. Macam saya kata tadi, simen jangan biar berlumut, cuci kan. Lepas tu sisa-sisa cendawan, sisa habuk kayu yang jatuh daripada bongkah cendawan tu kena dibersihkan. In fact, cendawan tu sendiri pun yang mana yang bongkah yang keluar cendawan yang kering. Ada apabila mata tunas tu pinhead tu keluar tiba-tiba panas. Kelembapan dia tu kurang, panas sangat. Dia boleh kering. Dia akan kering, dia tak akan berkembang jadi ni kelopak tak akan berkembang. Itu kita kena cabut. Kena bersihkan, cabut. Kalau biar lama-lama kat situ, dia akan trap fungi. So again, aspek kebersihan memang kena ditekankan dalam tanam cendawan Okey. Jadi macam mana nak jaga kebersihan rumah cendawan ni ni langkah kebersihan yang patut dijagalah. Yang pertamanya, rumah cendawan kena kali serangga. Itu sebabnya kita letak netting salah satu sebab. Netting ni adalah untuk prevent sebarang pest. Sebab pest ni dia bawa spora fungi yang lain. Dia tu sendiri mungkin dia tak mengakibatkan sangat kerosakan, tapi dia bawa fungi spore bila dia menghinggap pada bongkah. Kemudian pintu rumah cendawan pun sentiasa ditutup. Elak bawa masuk benda-benda yang tak perlulah
Pergi makan, minum pula sambil-sambil petik tu, makan pula dalam rumah cendawan. Ya, duk lepak-lepak dalam rumah cendawan tu ke. Ya. Jadi itulah sebabnya, antara sebabnya. Kemudian bila dah nampak ada serangga tu, cepat-cepat kena hapuskan, jangan biar. Kalau nampak seekor dua lipas lalat tu, dah start kena jaga. Sebab awak kata, alah, lalat seekor dua je, lipas pun seekor dua je. Yang lipas, yang lalat itulah yang akan bawa lagi banyak pencemaran yang lain. Okay. Then siraman dan pengudaraan kena buat dengan cara yang betul. Jangan siram sembrono, siram habis semua buka-buka cendawan. Pengudaraan ni dalam erti kata sekali sekala kena buka juga pintu. Memanglah suruh tutup, tapi sekali-sekali kena buka juga pintu nak bagi udara tu ni. Ada exchange of the air. And then buka cendawan kena kukus betul. Benda cendawan kena ambil yang sihat, yang kuat, yang elok. Kemudian bila dah identify ada cendawan bongkah yang dah ada penyakit, bawa keluar, sama ada nak treat ke ataupun memang kena buang ke. Okay. Itu antara ni langkah kebersihan dan kawalan. Kemudian orang yang terlibat, pengusaha atau awak sendiri yang dah terlibat pergi buang-buang bongkah tu, make sure bila dah buang bongkah tu nak masuk lagi untuk tujuan yang lain, kena bersih, tukar baju. Awak dah buang bongkah-bongkah yang tercemar, tak perasan yang dekat baju-baju tu ada spor-spor semua tu kan. Kemudian masuk balik, bawa masuk balik punca. Jadi kena beringat. Okay. Pastikan bongkah tidak pecah. Kalau nampak koyak sikit pada bongkah tu, masa proses pengeraman tu cepat-cepat ambil selotip tutup. Sekurang-kurangnya mengelakkan daripada exposure lah. Okay. Saya benda yang sama je lah, banyak benda yang berulang-ulang. Okay. Beg media yang diserang virus tidak boleh dipulihkan. Keluarkan semua beg media atau bongkah yang menunjukkan simptom penyakit virus dan lakukan pembasmian kuman. Okay. Saya rasa yang tu je lah, benda ni banyak yang berulang, saya dah sebut jadi penggunaan, jika nak guna EM, kalau nak guna pembasmi kuman macam mana, pada masa bila. Jadi EM ni dia masa penyediaan bongkah. Kita guna masa penyediaan bongkah. Tak dicadangkan guna EM masa menyembur bila bongkah dah ditanam. Sebab EM tu sendiri dia adalah bakteria. Dia adalah bakteria. Bila sembuh pada cendawan tu, bakteria tu dia akan serang cendawan lah balik. Dia mengandungi kutu hidup. EM ni macam apa? Yang kita makan tu apa? Vitagen tu kan. Dia ada kutu hidup kat situ. Itu tak boleh digunakan pada masa cendawan tengah dah keluar. Okey, yang lain tu boleh ni lah.
Boleh baca, boleh tengok sendiri nanti. Okey. Yang macam bersihkan diri, pakaian, dan peralatan yang digunakan dalam rumah cendawan tu. Macam nak guna penyepit kan. Nak guna penyepit untuk keluarkan sisa-sisa tu, pastikan dia rendam dulu dalam Clorox atau Dettol. Kemudian sembuh, boleh guna serai wangi banyak yang dijual di pasar raya tu boleh guna semburan serai wangi tapi sembuh di jaring lah okey. Tangan kena bersih ni macam COVID jugalah, macam COVID, nak elak COVID macam orang macam tu, basuh tangan sentiasa bila nak masuk dalam rumah cendawan. Kemudian kalau rasa tak yakin lagi, pergi basuh lagi. Sebab you akan pegang satu bongkah ke satu bongkah yang lain, saya tak langsung memindahkan enjin pencemaran tu daripada bongkah ni ke bongkah yang lain. Okay, so that's all about ni contamination, how to control, how to prevent. Okay, so far ada tak nak tanya sebelum kita tamatkan ni khusus pada hari ini?